Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zaira Razi dalam Berita Semasa. Sepasang suami isteri etnik Rohingya yang disyaki terbabit dalam kes menikam rakan senegaranya direman 7 hari di Mahkamah Magistrate di Kota Baru. Suspek berusia 31 tahun dan isterinya berusia 29 tahun direman untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman dikeluarkan Magistret Ahmad Syafiq Nazri. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata suspek dan isterinya direman selama 7 hari bermula hari ini untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Terdahulu media melaporkan seorang lelaki Rohingya 44 tahun dipercayai ditikam dengan sebilah pisau oleh rakan senegaranya selepas terbabit dalam pergaduhan pagi semalam. Mayat mangsa ditemukan di kawasan Kebun Jagung berhampiran rumah yang disewa suspek. Sementara itu, lelaki warga Rohingya yang ditemukan mati di sebuah rumah di Kampung Melo Lama, Kota Baru 9.30 pagi semalam ditikam lebih 40 kali termasuk di bahagian dada dan perut. Ketua Polis Kelantan berkata hasil siasatan mendapati motif adalah kerana kes cemburu. Katanya mangsa dipercayai mempunyai hubungan sulit dengan isteri suspek yang berusia 29 tahun. Menurut beliau, suspek dan mangsa sebelum ini pernah menyewa bersama sebelum mereka tinggal berasingan bersama isteri masing-masing. Ketika kejadian, isteri suspek turut berada di dalam rumah tersebut. RM550 juta diperuntukkan bagi projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi di 3 kawasan bagi menyelesaikan masalah banjir di Negeri Sembilan. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata projek tersebut adalah rancangan tebatan banjir Sungai Jelai, Kuala Pilah, pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Linggi Fasa 5 dan rancangan tebatan banjir RTB Sungai Solok, Port Dickson. RM200 juta diperuntukkan bagi RTB melibatkan 5 projek antaranya RTB Sungai Cempedak Jelebu, RTB Sungai Raya Port Dickson dan RTB Sungai Batang Labu Seremban. Projek berkeutamaan tinggi akan mempercepatkan proses perolehan bagi menyelesaikan isu banjir. Beliau berkata demikian ketika membuat lautan kerja ke projek kecemasan banjir di rantau. Dalam pada itu, JPS Negeri turut menerima peruntukan RM5 juta bagi melaksanakan 101 kerja kecemasan luar jangka melibatkan pelbagai daerah yang dapat memanfaatkan kira-kira 120,000 penduduk di negeri ini. Katanya daripada jumlah itu, 42 kerja telah siap dilaksanakan, manakala 22 masih dalam pembinaan dan 37 dalam proses perolehan. Isu dua hala demi kepentingan bersama itu antara tumpuan menerusi pertemuan antara Timbalan Menteri Luar Muhammad Al-Amin dan rakan sejawatannya dari Ghana, Kweku Amprakworum Sapong. Pertemuan selama 30 minit itu berlangsung di bangunan Parlimen. Jelas Muhammad Al-Amin, perbincangan secara keseluruhannya terarah kepada kerjasama sedia ada selain meneroka bidang-bidang baharu. Turut disentuh isu-isu lain seperti perdagangan, pendidikan, pelancongan, visa dan latihan di bawah kerjasama teknikal MTCP. Sedikit perkembangan luar negara. Utusan khas China bagi Asia Barat mengadakan perbincangan dengan kedua-dua pihak dari Palestin dan Israel menerusi panggilan telefon. Jai Jun berkata beliau telah mengadakan perbincangan dengan Timbalan Menteri Luar Palestin, Amal Jadu. Beliau memaklumkan China sangat sedih dengan situasi tegang yang kini menyebabkan kematian dan kecederaan ribuan orang-orang awam yang tidak berdosa. Justru Jai menggesa gencatan senjata segera dilakukan bagi melindungi orang awam. Pada masa sama, komuniti antarabangsa turut diminta memainkan peranan penting mempromosikan keamanan dan menyediakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Beliau mengakui usaha membawa keluar dari konflik yang terus berlarutan itu melalui rundingan dan penyelesaian dua negara. China katanya akan terus berusaha untuk mempromosikan gencatan senjata dan menghentikan keganasan termasuk isu kemanusiaan. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Assalamualaikum.